Istana Negara pada pagi ini. Walaupun kita tidak dibenarkan masuk ke pejabat, walau bagaimanapun kita berjaya menyerahkan di pintu 3 pada hari ini. Dan alhamdulillah kita ucap terima kasih dan kita rasa berbahagia kerana pada pagi ini juga Tun Mahathir dapat bersama-sama dengan kita. Ini menunjukkan bagaimana keprihatinan Tun terhadap nasib bangsa dan rakyat pada hari ini. Jadi insya-Allah saya akan bacakan tentang konten utama memorandum kita yang kita serahkan kepada pihak istana pada pagi ini. Ada lebih kurang 8 perkara yang akan saya bacakan. Manakala yang lain insya-Allah kita akan publishkan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh refer kepada Facebook ataupun media sosial yang kita akan paparkan nanti insya-Allah. Ampun tuanku, semua patik mohon, sembah patik mohon diampun. Izinkan patik-patik semua menukilkan keadaan rakyat dan menyatakan perkara-perkara menjadi kerisauan rakyat sekalian. Yang pertama, rakyat berasa terguris di atas kebiadaban Perdana Menteri dan sebahagian pemimpin negara yang menghina ke bawah duli yang mulia tuanku, mengerek pada isu rasuah yang sepatutnya tidak berlaku. Dan ini telah mencemarkan kedudukan tuanku dan negara keseluruhannya. Yang kedua, kadar bunuh diri terutamanya di kalangan orang-orang Melayu sedang meningkat naik disebabkan oleh tekanan ekonomi. Ada yang terpaksa membunuh anak sendiri, ada yang membunuh diri, ada yang membunuh ibu bapa sendiri. Keadaan ekonomi yang semakin parah menyebabkan rakyat semakin menderita. Harga asas naik tanpa kawalan. Malangnya tekanan dan kesengsaraan ini tidak disusuli dengan tindakan yang tuntas dari pihak kerajaan bagi menyelesaikan masalah ekonomi rakyat. Ketiga, hari ini dunia telah mentertawakan negara disebabkan oleh tingkah laku pemimpin yang tiada integriti dalam menguruskan negara dan tidak mampu menyelesaikan di atas pertelingkahan yang berlaku. Keempat, pencerobohan kepada kuasa-kuasa Raja Melayu melalui tindakan-tindakan mahkamah semakin menjadi-jadi dan semakin tidak terkawal. Umat Islam dan anak-anak mu'alaf Islam dimurtadkan melalui keputusan-keputusan mahkamah. Kuasa-kuasa perundangan syariah yang merupakan kuasa Raja-Raja Melayu dimansuhkan satu persatu. Ini secara tidak langsung menghina institusi raja-raja yang menaungi agama Islam. Dalam masa yang sama, pemimpin negara pula dilihat seolah-olah berlepas tangan dan ini sangat mendukacitakan umat Islam. Kelima, media melaporkan penglibatan langsung pihak-pihak ejen perisik luar ke atas negara. Ini amat-amat membahayakan keselamatan negara termasuk kedudukan ke bawah duli yang mulia tuanku dan raja-raja Melayu. Keenam, penghinaan terhadap Islam semakin meningkat. Perpaduan kaum yang menjadi nadi kepada kestabilan dan kemakmuran negara semakin tergugat dan tegang akibat penghinaan yang berlaku ini. Yang ketujuh, kefahaman liberal, pluralisme dan post-normal yang dibawa oleh sebahagian pemimpin semakin mengakar di kalangan rakyat. Natijahnya akan membawa kepada keruntuhan institusi raja dan agama Islam. Kelapan dan terakhir, pemaksaan perubahan-perubahan dasar struktur-struktur asas perlembagaan melalui cabang-cabang legislatif, eksekutif dan judiciary sehingga menjejaskan kepentingan sah Melayu dan Islam yang dinaungi ke bawah duli mulia tuanku dan Raja Melayu semakin menjadi-jadi dan tidak terkawal. Jika ia dibiarkan berterusan, asas negara ini sebagai sebuah negara dengan asas Melayu dan Islam sebagai agama bersekutan dan Raja-Raja Melayu sebagai pemerintah negara ini akan terakis dengan pantas. Ini situasi yang amat membimbangkan. Kegagalan kerajaan ini menguruskan pelbagai isu dan perkara serta meletakkan rakyat-rakyat di bawah dunia militer tuanku
dalam situasi tertekan secara ekonomi, emosi dan kesejahteraan perlu ditangani dengan segera. Amanat yang dikurniakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 untuk mentadbir kerajaan ke bawah Duli Yang Mulia Tuanku bagi menjaga kebajikan negara dan rakyat, kedaulatan agama Islam dan Melayu nyata gagal. Ia membawa jatuh maruah dan keikhlasan ke bawah Duli Yang Mulia Tuanku yang telah mengamanahkan kuasa ini untuk memastikan kebajikan dan kesejahteraan negara dan rakyat terbina dan terjaga. Memandangkan perkara ini merupakan sesuatu yang terlalu serius dan kritikal, maka kami patik-patik rakyat jelata sekalian merafak sembah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk mempertimbangkan tindakan yang segera yang wajar diambil atas kebijaksanaan Tuanku terhadap kepimpinan negara sekarang ini. Berhimpun ini hak rakyat. Artikel 10 Perlembagaan Malaysia menjamin. Jadi saya antara pihak yang melontarkan rakyat perlu berhimpun bersama-sama. Kan? Parti-parti politik juga mobilize. Jadi ini anjuran rakyat. Dan saya tak merasakan sebarang kesalahan. Saudara boleh tengok, media boleh tengok, rakyat datang dengan aman. Crowd ni hanya separuh lagi tertinggal di bawah kerana okey. Sekejap, sidang media sikit je. Kita aman dan separuh tinggal di bawah kerana mereka ada warga emas dan sebagainya, tak boleh naik ke atas. Dan kita okey, kita ke belakang sikit. Okey, jadi kita persoalan dia ialah ini adalah anjuran rakyat Malaysia dan tidak ada masalah, itu hak rakyat. Dan semenjak bila semua benda perlu rigid dan kita mengharapkan kerjasama dan terus kebangkitan rakyat ini berterusan. Okey. Ya, nak saya Cikgu Bat. Ya. Ya. Tapi jalan raya sekarang ini sedang negara. Ini sedang negara. Tuan Adnan sekejap. Tuan Adnan sekejap. Tuan Adnan. Okey, sekejap. You tutup jalan. Trafik apa masalah? You tutup jalan, Tuan Adnan. You tutup jalan. Atas jalan lah. Ini atas jalan raya. Atas jalan raya. Takkan nak pukul dengan atas jalan raya. Kita tolong. Buat visi. Bangkan buat visi. Okey. Jadi saya pun nak berakhirkan PC dah tadi kan. Tapi tak apalah. Bagi saya mereka pun panas. Mereka rasa tertekan. Bagi saya tidak ada masalah. Cuma kita bercakap persoalan hak rakyat. Rakyat berhak menyatakan pandangan dan pendapat. Sebegitu juga puak-puak yang bersama dengan Anwar Ibrahim dan rejim penguasa, rejim campuran ini juga ada hak untuk menyatakan pandangan dan pendapat. Cuma masalah Malaysia sekarang ni ada 3. Pertama sekali, keadaan ekonomi yang sangat teruk sampai orang berterabur bunuh diri. Hari ini orang bunuh diri banyak. Yang kedua apa dia? Penyalahgunaan kuasa daripada SPRM sampailah kuasa MCMC. Malam tadi apabila puluh ribu berada dalam live TikTok se-Azri, Muhammad Azri contohnya, tiba-tiba ke semua akaun Muhammad Azri dipadamkan. Kemudian beralih ke Salim pun dipadamkan, akaun saya dipadamkan. Jadi ini adalah salah guna kuasa. MCMC ini dibayar dengan gaji dan wang rakyat. Janganlah kamu tindas dan pergunakan MCMC sebegitu rupa, kan? Anwar Ibrahim yang ketiga ialah kerana negara ini tak stabil, perkauman menjadi besar, mereka cabar kontrak sosial, dan ini adalah kerana AZD Anwar yang serakah kuasa, Zahid yang sanggup jadi kuda kerana nak menyelamatkan diri, dan DAP yang mengambil kesempatan di atas kesemua ini untuk menghancurkan negara ini. Jadi kerana itu bagi saya ialah kita rakyat buanglah baju politik, kita bercakap soal kestabilan negara, kan?
Dan kalau Anwar Ibrahim ni tak puas hati sangat, dan dia ni reformasi munafik, reformasi yang penuh penipuan, kita cabar Anwar Ibrahim. Kalau kamu berani, kamu bubar je, kan? Kita bertanding balik pilihan raya kalau kamu benar-benar anak jantan. Dan hari ini ternyata majoriti rakyat Malaysia sedang menolak Anwar Ibrahim itu. Buatlah survey apa pun, kajian apa pun, majoriti rakyat Malaysia bukan saja Melayu Islam yang sangat terkesan, tetapi China, India dan sebagainya daripada segi ekonomi mula rasa tekanan dan mula rasa kesan terhadap perkara tersebut.